Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung macam mana nak buat controller dan route dalam Laravel. Okay guys, controller ataupun route dalam Laravel. Okay, kita kembali kepada MVC design pattern ini, iaitu controller ni adalah nak kata dia punya otak dia lah. Otak, bolehlah katakan otak dia ataupun logik dia. Sekejap saya kecilkan. Okey. So controller ni adalah logik dia, yang mana route ni adalah laluan atau jalan-jalan yang kita boleh gunakan untuk pergi kepada function dalam controller. Dalam controller ni ada banyak function. Okey, ada banyak function. Contohnya kalau kita ada modul yang melibatkan record training katakan ataupun short course. Bila kita ada record, kita boleh, apa yang kita boleh lakukan ataupun manipulasi kepada record data ini adalah pertama kita boleh create record, kemudian kita boleh search, buat carian pada record, kita boleh update record dan kita boleh delete record. Itu contoh-contoh dia. Jadi untuk setiap function ni kita kena sediakan what we call as routing. Okey, nak menuju kepada fungsi tersebut, nak kita arahkan sistem untuk melakukan kerja-kerja tersebut, manipulasi record tadi, kita kena sediakan laluan dia. Maksud kita kena sediakan arahan dia. Jadi controller ni adalah contohnya dia nak mengawal aliran data, mengawal had ataupun capaian data. Mungkin ada function ataupun fungsi tertentu yang tidak boleh dicapai oleh pengguna public, pengguna biasa. Dan mungkin ada bahagian-bahagian yang hanya boleh dicapai apabila user login dulu dan menyertakan username password. Okay, itu fungsi controller. Maksudnya dia mengawal traffic, dia mengawal function yang ada dalam sistem kita. Okay, so apa yang kita nak lihat sekarang ni adalah macam mana kita nak buat controller. Dan nantinya dalam projek Laravel kita akan lihat yang controller ni dia akan simpan dalam app/http/controllers. Dan ada satu lagi yang penting, iaitu routes. Routes ni adalah laluan dia ataupun path dia ataupun address URL yang kita boleh wujudkan, kita boleh sediakan. Dan macam yang sebelum ni saya buat contoh, kalau PHP biasa, PHP vanilla PHP, setiap nama file tu merujuk kepada capaian kepada fungsi tersebut. Contohnya kalau kita ada file nama dia search.php, kita nak buat carian kepada record. Jadi kita pergi kepada alamat sistem /search.php dan kita boleh buat carian. Semudah itulah. Okay, dalam Laravel pula, dalam project framework pula, kebanyakannya memang dia akan menyediakan routing, dan routing ni akan menuju kepada fungsi tertentu yang ada dalam controller. Okay, yang ada dalam controller. Dan kita lihat, okay, nanti kita lihat dia berada dalam folder apps HTTP controllers. Itu folder yang kita akan nampak dalam app HTTP controllers. Dan untuk create controller ini, kita boleh menggunakan PHP Artisan make controller. Menggunakan ini kita akan menggunakan Artisan. Okey, kita akan menggunakan PHP Artisan. Dan PHP Artisan ini dia akan menyediakan, nantinya dia akan menyediakan satu kelas. Okey, contoh kat sini kita nak buat satu modul controller yang akan menguruskan ataupun melakukan manipulasi data kepada record training. Okey, kita namakan sebagai training controller. Jadi dalam training controller ni, apa yang dia akan sediakan adalah beberapa function yang seperti ini. Ini adalah default function dia bila kita letak -resource. -resource. Bila kita letak di sini tambahan kepada PHP Artisan command ini, kita letak -resource,
dia akan menyediakan function index, create, store, show, edit, update dan destroy. 7 ni dia dah sediakan secara automatically bila kita letak dash resource. Okey, adakah tertakluk kepada 7 ini? Tidak. Kita boleh tambah lain kemudian. Kita boleh tambah lagi. Kita boleh add on fungsi-fungsi lain. So, ini adalah training controller. Dia adalah satu kelas. Kalau dalam OOP, dia punya apa istilah dia, convention dia, bila kita buat satu nama kelas, dia biasanya bermula dengan huruf besar. T huruf besar, training controller itu adalah nama ataupun convention dalam OOP mengatakan kalau kita nak buat satu kelas name, nama kelas, kita mulakan dengan huruf besar. Adakah itu default ataupun mandatory? Oh, tidak. Itu adalah apa yang dinamakan sebagai good practice. Dan kita ada create, store. Ini dia akan tolong buat kan. Nanti saya akan tunjuk. Okay. Dan nantinya kita akan nampak satu function ni, nama dia create. Okay, create. Okay, dan kita akan lihat di sini. Kita akan tambah satu call untuk kita paparkan borang create.blade.php yang kita buat dalam video sebelum ini. Ini kita tak buat, ini kita tak akan buat. Okey, kemudian dan kemudian kita akan tambahkan routing. Routing ni untuk apa? Okey, routing ni untuk kita daftarkan fungsi-fungsi tadi dan kita nak menamakan dia punya path. Fungsi-fungsi yang kita dah define tadi dalam controller, kan kita ada fungsi-fungsi dalam controller kan yang kita dia dah tolong buatkan. Ni aja mana. Ni index, create, store. Ini adalah fungsi, nama-nama fungsi dalam kelas training controller. Tetapi untuk mengakses kepada kelas-kelas ini, kita perlukan path ataupun route ataupun lorong. Okey, kita kena ada lorong. Okey, kita ada lorong ke rumah penghulu, kita ada lorong ke rumah imam masjid, kita ada lorong ke rumah Pak Gad. Okey. So, kita kena daftarkan lorong tu ataupun path tu untuk menuju kepada function-function yang terlibat. Dan paling mudah, dia akan berada dalam, saya tak nak sentuh yang lain dulu. Saya akan fokus kepada route web.php. Itu yang kita akan buat sebab ini adalah web path ataupun link yang kita boleh gunakan dalam browser untuk menuju kepada function tu. Nanti kita akan lihat dalam PHP Artisan Route List senarai beberapa link ataupun path, dan nantinya kita akan gunakan route resource untuk kita senaraikan route resource untuk kita senaraikan semua. Kita nak senaraikan semua path yang kita boleh wujudkan daripada 7 function asas dalam controller. Okey guys, kita pergi kepada tadi setiap satunya dan kita pergi kepada Laragon. Kalau kita nak lihat, kita boleh pergi kepada Laragon. Dalam Laragon ini, sebab tadi kita nampak ada kita tulis command line untuk PHP Artisan. Untuk PHP Artisan. Ini adalah dia punya kaedah dia. Pergi ke terminal, ini adalah Laragon, buka Laragon kita, dan ini adalah terminal. Pastikan dia on kita punya server, start all. Nanti korang akan nampak yang hijau, start all. Nak access kepada tu, kita kena klik ni, terminal. Terminal. Dan pastikan kita berada dalam folder yang betul lah. Maksudnya folder Laravel project yang betul. Ini adalah folder Laravel project yang betul. Okey. Untuk create controller, saya nak tunjuk yang contoh yang tanpa dash resource. PHP. PHP Artisan. Kalau katakan korang berada pada D kan. Korang berada pada D. Ini adalah path
kepada kita punya folder atau kita namakan sebagai command prompt. CD. Okey. So kalau katakan kita berada dalam D ataupun kita berada dalam C, contoh dia. Okey, kalau kita berada dalam C, tertakluk kepada kat mana kita install Laragon. Kalau korang letak simpan ataupun install Laragon dalam C, then korang kena pergi pada path laragon/c/laragon/www/lara8. Kalau ikutkan tutorial sebelum ni, nama projek tu adalah lara8. Itu yang saya buat lah. Tapi kalau korang buat nama lain, korang kena rujuk kat mana kita simpan tu. Okay, kat mana kita simpan tu. Dan dalam Laragon ni, kalau korang perhatikan, boleh klik kepada root ini untuk mengetahui kat mana, untuk kita trace, untuk kita kesan kat mana kita install Laragon. So ini adalah D Laragon www. Ini adalah root dia, dan projek saya yang ini. Ini adalah projek yang sekarang ni saya pakai lah, yang sekarang ni saya gunakan. Okey. Dan kita akan pergi kepada folder tersebut. Saya pergi kepada D. Saya terpaksa pergi pada D lah, D, and then kita pergi kepada cd laragon/www/lara8. Entah. Okey, dapat. Dan seterusnya kita akan run command yang ini, php artisan. Mana? Ni php artisan make controller, untuk menghasilkan satu kelas baru dalam controller, dan juga menghasilkan semua function inilah, dengan arahan php artisan apa tadi, artisan make controller training controller resource, enter. Controller created successfully. Dan nantinya bila ini dah selesai make controller, kalau buat from scratch daripada manually, boleh juga. So right click dan create satu controller baru. Ini adalah training controller yang kita baru buat. Dia akan create sebagai training controller.php. Dan apa yang kita lihat di sini adalah satu function. Ini adalah kelas. Satu kelas name, nama dia training controller, seperti yang kita define dalam PHP artisan ini, training controller. Sama tak? Sama. Okey, training controller itu yang kita define dalam PHP artisan tadi. Dan apa yang kita akan dapat? Function index, function create, function store, bla bla bla, ada 7 semua. Terakhirnya adalah delete. Destroy pun boleh. Ini default yang disertakan bersama make controller minus resource. Kalau korang tak suka destroy ni, korang boleh gunakan delete, korang boleh gunakan padam, boleh adjust accordingly, tak masalah. Cumanya bila kita buat ataupun define, mungkin boleh je, tak masalah, tapi mungkin akan korang akan lari daripada seragam ataupun convention yang disusun oleh Laravel. Jadi orang seterusnya mungkin akan ada kesukaran untuk mencari function delete, destroy. Ialah sebab kalau kita letak kat sini public function padam, ialah orang Melayu dia faham lah padam tu apa. Tapi kalau orang lain, dari programmer daripada India yang take over korang punya kerja, dia orang tak faham padam tu apa. Destroy dia faham lah, delete dia orang faham lah. Tapi padam, mungkin dia akan wondering apa benda lah function name padam ini. Itu adalah antara kemungkinan-kemungkinan. Tapi yang penting sekarang ni kita nak pergi kepada create.
Create ni adalah satu function to call create form. Sebab kita dah ada create form dalam trainings / create, iaitu file dia adalah .blade.php. So itu yang kita nak pakai. So, ini yang kita nak pakai. Okay, kita nak display ini daripada function create. Tapi ni cuma function dia dulu. Function ni dia tak boleh berfungsi selagi kita tak sediakan route. Kita kena registerkan path untuk execute function ini. Okay, ini adalah function create. Dia ada, tapi macam mana kita nak panggil? Kita kena panggil daripada routing, daripada route. So apa yang dalam create ni kita buat, kita akan return view dan kita akan buat paparan. Boleh saja nak buat double quote ke single quote, no problem. Trainings.create. Trainings.create ni maksudnya apa? Dia akan cuba paparkan, okay, arahan function create ni akan paparkan create.blade.php. Create.blade.php ni dia berada pada folder apa? Resources, views, kat mana? Trainings. Ni kita dah buat dalam tutorial sebelum ni kan. Ada create.blade.php. Kenapa ada folder name, ada trainings.create? Sebab ada folder trainings. Kita kumpulkan folder dalam folder trainings ni nanti. Jadi kat sini kita akan ada create, index, store, delete, destroy, dan biasanya kita akan gunakan nama yang sama dengan, okay, contohnya create kan. So create ni adalah ini, create.blade.php. Index, mana index? Ni index. Kita namakan sebagai index.blade.php. Ini adalah function yang akan call that specific interface. Okay, itu gunanya kenapa kita namakan dia sebegitu. Sebab saya nak kekal seragam nama-nama function ini, dan juga kita akan gunakan nama yang sama dalam interface. Kenapa? Supaya korang senang nak relate lah, developer senang nak relate. Okay, ini adalah view untuk show record. Jadi macam mana kita nak panggil show record? Pergi ke training controller, function show kan. Macam itulah. Trainings.create. Macam tadi saya kata, benda ni tak boleh nak berfungsi lagi. Kenapa? Sebab kita tak ada path untuk memanggil dia. Macam mana nak dapatkan path untuk memanggil dia? Kita kena pergi balik kepada routes dan file web.php. Jadi ini adalah tempat untuk kita define path, URL ataupun route untuk memanggil function yang ada dalam controller. Sebelum tu, yang ni saya akan ubah dulu kepada welcome. Okay, kita nak buat sendiri. Yang ni tadi untuk welcome, untuk main page. Tapi kita perlukan satu lagi path untuk kita panggil yang nama tadi. Dari path ni kita kena panggil apa? Controller. Daripada route ni kita kena panggil controller. Okay, route to call training controller at create. So kita akan gunakan macam ni, lebih kurang macam ni. Okay guys, Laravel 8 dah redo sedikit perubahan kepada route ini. Siapa-siapa yang pernah guna Laravel 7, pasal saya dah familiar dengan Laravel 7, ada sedikit perbezaan pada routing ini. Saya expect tak ada perubahan, tapi sedikit perubahan sahaja, don't worry. Kita kena mention di sini satu training controller. Ini merujuk kepada kelas training controller. Ini adalah function dia, iaitu function create, dan ini adalah naming yang kita akan rename. Kita akan buat renaming kepada path dia. Nanti kita akan cuba melalui path macam mana kita boleh panggil
create. Okay, ini adalah create. Okay, ini adalah name, route name. Ini adalah route URL. Kau boleh guna either one, sama ada training route URL ataupun route name, either one boleh saja. Dan ini adalah function yang kita nak panggil, iaitu function create daripada kelas training controller. Dan pastikan guys, pastikan korang use, okay, kena define kat atas ni, use app HTTP controller training controller. Ini adalah untuk import controller class yang ada dalam training controller.php, yang ada dalam HTTP controllers. Ni dalam HTTP controllers. Okay, so satu cara kita nak test sama ada kita punya path tadi betul ataupun tidak. Macam mana tadi? Saya terpaksa zoom kejap. Saya zoom kejap. Kita akan gunakan PHP Artisan route list. Okay, try zoom lagi boleh tak? Okay, PHP Artisan route list. PHP Artisan route list. Enter. Nanti kau akan nampak benda macam ni. Banyak sangat. Aku pun tak tahu apa benda banyak yang kita dah install ni. Mungkin sebab saya dah install Jetstream lah, Livewire dah. Sepatutnya semua benda tu tak perlu kot. Okay, tapi tak apa sebab dah terinstall. So dia dah ada Laravel Spotify. Itu adalah plugin-plugin yang kita akan explore nanti insyaAllah, kalau sempat. Bukan sempat lah, next video. Spotify ni contohnya macam kita nak buat satu access level, admin access level. Maksudnya kita boleh create untuk setiap user access level yang berbeza, path yang berbeza, function yang berbeza. So kita boleh gunakan Spotify, tak masalah. Yang penting adalah kita nak fokus kepada bahagian ini. Okay, dia dah tolong createkan satu path ataupun satu routing. Ni training/create, ataupun kita boleh gunakan route dia, training create, training _create. So kita boleh pilih mana satu, sama ada yang kita nak gunakan yang ini ataupun yang ini. Ini adalah URL, tak silap, URL dia. Banyak sangat dah. Okay, URI ataupun URL lah. Kalau kita nak rujuk kepada URL dia, ini adalah URL dia. And then mana URL? Ni training create. Ini adalah name dia, ataupun kita namakan sebagai route name. Tapi tak apa, kita akan gunakan yang ni dulu. Training create. See, ini yang kita rename dia, training create. Path ni, path. Ini adalah path yang kita define dia. Dan kalau kita lihat sebelah kanan dia, dia akan mention di sini bahawa dia akan point kepada ni. Dia akan point kepada training controller alias create. Create ni adalah function name. Jadi path tadi tu kalau kita type dalam browser, dia akan terus pergi kepada training controller function create. Itu yang dimaksudkan. Apa yang kenapa kita perlu daftar path ni. Kita daftar path ni supaya kita boleh invoke ataupun kita boleh call, kita boleh panggil function dalam controller. Itu sebabnya kita kena register. Dan kita tak boleh directly call interface. Dia tak boleh. Dia tak boleh directly call interface. Sebab dalam controller ni jugalah nanti kalau katakan kita perlukan data, record daripada database, dan controller ni akan panggil data daripada database. Itu kemudian. Tapi sekarang ni kita dah siap satu path. Okay, kita dah siap satu path ataupun URL, dan kita boleh cuba untuk type path tersebut. Okay. Ni. Sekarang ni saya dah tukar. Okay. Dah tukar sebab web mana tadi? Web. Okay, web ini saya dah tukar. Kalau kita pergi kepada home ataupun index dia akan panggil welcome. So bila kita pergi kepada home dia, dia akan panggil welcome. Ini adalah screen welcome yang dah disediakan by default dalam Laragon. Ini adalah screen welcome dia. So kejap. Then kita dah ni kan, kita dah rename dia punya, kita dah create satu path baru ni kan, /training/create.
So kita kena type kat sini, sebab kita tak ada menu lagi, jadi kita kena type manually training/create. Okay, macam tu, /training/create, enter. Dan kita akan dapat page tersebut melalui address /training/create. Sebenarnya apa yang kita buat adalah kita key in ataupun kita masuk menggunakan path ini, iaitu /training/create. Okay, /training/create. Dan kemudian kalau kita ikutkan flow dia, daripada path ini, daripada URL ini, kita akan panggil kita lihat dalam routing, ni path ini kita dah namakan dia sebagai /training/create, dan dia akan panggil function create ini. Panggil function create daripada training controller. Class training controller, function name dia adalah create. Dan kemudian dia akan pergi kepada training controller, function create. Kita baca macam tu lah. Apa yang function create buat, dia akan pergi panggil training folder. Dia akan pergi dalam resource /view trainings.create, which is ini. Kemudian dia paparkanlah apa yang ada, konten yang ada dalam ini, dalam page create.blade.php dengan mengambil layouts dia, mlayout. Mlayout ni apa? Kita klik kat sini. Ini adalah mlayout dia. Kita punya bootstrap layout. Bootstrap layout yang ada yield ni. Dan apa-apa konten dalam create.blade dia akan push kat sini. Ni section content ini, apa-apa yang ada dalam section content ini dia akan push ke dalam layout yield ni, yang ada perkataan yield. Sebab tu nama dia content. Ni content. So macam tu dia punya relationship lah antara route, lepas tu pergi kepada controller. Sebab controller dipanggil view dan dia akan paparkan view. Okay guys, terima kasih. Assalamualaikum.